Okay, 2 Disember yang lalu, Perkeso atau Sokso telah digodam, tetapi dia cuba dinafikan oleh Perkeso pada awalnya. Awalnya Perkeso kata meragui kesahihan data yang tertulis. Dia kata data yang dapat itu lama punya, tak kisahlah, engkau tak dapat yang betul punya. Lepas tu apa jadi? Dia hack balik, hacker datang balik dan merakamkan, boleh nampak, dia merakamkan mesyuarat dia. Nampak? Mesyuarat dia boleh rakamkan, bermakna dia melancarkan serangan kedua, iaitu ke atas infrastruktur atau prasarana, dan mendakwa dirinya daripada The Rupert Group. Ini nama palsu lah, nama samaran. Tak boleh trace mereka ini berada di mana. Dan dia pula bagi notis. Dia kata, kita tahu awak menghadiri mesyuarat ni Sokso, kita dapat melalui masuk kamera dia dalam bangunannya, bilik mesyuarat dia. Jadi apa pelajaran dari sana? Wahai kerajaan, jabatan kerajaan, bila kena godam, diam. Panggil saja polis, panggil MCMC bahagian cyber forensik. Dan saya dah kata, yang paling pakar untuk merisik ini bukan dalam Malaysia, di luar negara. Ya, yang paling terror Israel. Akhir mereka takkan jumpa orang ni. Israel mungkin. Okey, ini nasihat saya berikan. Saya tahu ni beberapa rahsia dalam alam cyber ni. Bolehkah mereka ni ditangkap? Susah nak ditangkap. Kalau tangkap pun susah nak dibuktikan di mahkamah. Ya, kamu kena cari seorang yang ego macam awak lah. Oh, aku ni boleh. Sekarang awak dah trigger dia untuk counter kan? Trigger dia lagi lah. Tapi bersiap sedia lah. Buatlah ambush. Ya? Trigger dia lagi, Rupert Group ni. Pergi peli dia. Awak ni tak terror. Dan video mesyuarat mereka dikatakan dimuat atas ke lawyat.net. Kerana siapa tu pendakwa teknologi ya. Tempoh malam tu saya jumpa dia, saya kata kenapa dipanggil delete. Dia dinasihatilah oleh pihak-pihak tertentu lah, kata nanti awak boleh kena ni, boleh kena, kerana awak mendedahkan bagaimana penggodam masuk. Tapi ini sudah berita lah ya, suffer security breach, mereka akan keluarkan kenyataan kerana sekarang mengakui betul-betul adalah security breach, bermakna pencerobohan security. Macam kita semua sedia maklum, security satu tempat sekarang bukan lagi tembok, bukan brick and mortar, bukan lagi kunci, bukan lagi pagar, bukan lagi kena scan masuk ke, pakai QR code ke, pakai thumbprint ke, abloy lock ke, apa-apa. Orang boleh masuk hanya dengan thumb drive. Orang boleh masuk melalui rangkaian. Orang boleh masuk kerana anda terdedah mungkin kepada internet atau mungkin melalui satu sambungan lain. Dia carilah melalui laluan tikus. Macam di Gaza lah, lalui tunnel ke. Ini tunneling lah. Di antara lah teknik menggodam, tunneling lah. Dia cari satu port, dia buat satu hubungan. Wire pintas. Macam dulu zaman telefon lah, kita boleh pintas melalui tempat telefon tu, kita boleh dengar apa dia cakap. Jadi bermakna Rupert Group ini hebat, pengodam. Dia boleh, sekarang juga saya percaya, entah berapa jabatan kerajaan, dia tengah mengintip. Dia boleh dapat perbualan. Dia pun sudah masuk Trojan Horse, iaitu satu memory logger atau key logger. Dia boleh merakam apa pegawai dalam tengah buat sekarang, tengah picit apa sekarang. Boleh. Cuma saya heran kenapa dia bising. Kenapa Rupert Group ini mendabik dada selalu penggodam. Macam dalam kes MySejahtera, dia diam. Dia ambil, dia ada tujuan, dia nak jual. Yang pergi ambil Perkeso ni, lepas tu pamerkan data tu, nampak motif dia macam nak mencabar kerajaan. Jadi saya syaki ini diupah oleh musuh kerajaan Madani. Wallahualam, musuh dalam ke musuh luar. Cuma, yalah sudah berlaku lah kan. Lain kali, kita diam. Kita siasat. Itu cara polis. Atau nak dedahkan cara sumber terbuka. Ajak
kita ada banyak hacker yang baik, yang white hat punya di negara ini. Suruh mereka masuk campur pergi cari orang ni. Boleh lakukan. Sumber terbuka, open source. Kalau ni pakai Microsoft, inilah problem. Windows, NT semua kan. So sekarang, apa kita dapat belajar daripada ini? Nombor satu, tiada sistem yang selamat. ID digital tak selamat. Dah cakap berkali-kali lah. Saya dah kata bahaya, amat bahaya. Dan masa malam itu yang pendakwa teknologi baru saja berlaku. Selang berapa hari saja. Ya, dia dicabar. Mula pekesa tu kata, alah, awak tak ada godam lah, awak baru ambil data lama. Belum siasat dah bagi keputusan natijah. Apa jadi? Datang serangan kedua. Yang saya heran kenapa dia pergi serang lagi. Dia dah dapat serang, diamlah kena. Jadi mana ada masalah ego lah. Ego satu pihak, ego satu pihak lain. Kalau begitu, siaplah perangkap bagi Rupert Group. Kalau nasihat saya kan, Mimos pergi cabar lah. Okey, Rupert Group, jom. Awak serang saya punya JPN. Tengok dia serang. Tapi awak kena bersedia. Ada cara merangkap. Ada. Panggil Apek lah. Bayarlah. Ada cara perangkap. Kerana dia dah tunjuk ego dia. Dan tu ada satu statement. Dia mencabar. Suruh pemimpin-pemimpin awak tu yang tak kompeten, tak cekap tu, sila letak jawatan. Kenapa tak letak jawatan? Awak tak cekap kan? Akan kena godam lagi. Jadi polis tengah siasat. Pendapat saya, boleh ke tangkap? Saya rasa tak boleh. Kalau dia tangkap pun, entah siapa yang dia tangkap. Kerana MySejahtera dah 2 tahun. 3 juta akaun, rekod. Sekarang berleluasa seluruh negara. Scammer semua. Saya syaki mereka dapat semua data tu. Kerana tiba-tiba banyak orang boleh call kita, scam kita, telegram kita, WhatsApp kita. Dari mana mereka dapat semua maklumat tu? Masa pilihan raya yang lalu, calon pun boleh call kita kan? Pekerja parti boleh call, Encik, mereka tahu kita undi mana, mereka tahu telefon kita. Ini semua rahsia. Mana dia boleh tahu? Dulu mereka hanya hantar ke rumah saja. Mereka cari melalui cula daftar pengundi. Ini dia boleh tahu nombor handphone kita. Calon-calon pilihan raya boleh bagi kita mesej. Apa itu menunjukkan? File, data, senarai, rekod-rekod tersebut sudah dijual di pasaran terbuka. Menurut satu sumber saya dengar lah, RM10 satu. Saudara nak tahu kawan awak pergi mana? RM10. Bukan saya. Carilah balik. Tak tahu mana sumber saya terdengar lah. Mungkin RM20, RM10. Kalau awak, berapa you sanggup bayar lah. Cuba fikir. 3 juta rekod kali RM10. 30 juta ringgit dalam pasaran wang haram. Itu dia. Itu dia. Jadi, ini pelajaran kita. Tidak selamat sistem ID yang ada. Kita guna yang sedia ada. Google. Dah ada single sign-on. Pakai Google. Dia tak boleh digodam. Di belakang dia Israel. Saya cakap secara pragmatik. Dia ada perjanjian. You boleh saman dia. Dan dia open source. Banyak dia punya code adalah open. Dia ada API. Google ada API. API bukan API ya. Application Programming Interface. Iaitu satu pintu yang resmi untuk kita masuk secara terkawal untuk minta maklumat daripada dia. Ya. Saya dulu ada jadi penasihat atau saya terlibat dalam macam projek MRSM berhubung dengan lembaga peperiksaan. Dia tak boleh tanya lembaga peperiksaan pelajar ini apa keputusan UPSR dia. Tak boleh. Dia hanya boleh tanya satu soalan, dia layak ke tidak. Sana tahu keputusan peperiksaan, jawab balik ya atau tidak. Ini kawalan API di antara kerajaan dan kerajaan ya. Tapi dalam ID digital tak jelas apa API dia. Kita yang programmer boleh bantu. Kita boleh masuk, kita boleh bantu uji dia, bantu godam dia, cara diluluskan lah, cara terkawal. Jadi dia patut lalui ujian yang saya kata. Dia perlu lalui pilot kawasan tertentu, maklum balas dari pengguna kerana banyak kemuskilan. Lepas tu apa perlindungan antara dia dan WEF dengan dunia, itu paling penting. Soal IHR, apa yang lindungi maklumat kita jangan jatuh kepada tangan dia. Ini maklumat dalam negeri. Apa jaminan dia dijaga? Kalau mudah digodam begitu, kita amat sanksi. Okey? Kita kurang percaya. Bukan tak percaya langsung, kurang percaya. Sekian, Assalamualaikum.